Ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua sahabat-sahabat viewer kita Alhamdulillah dengan izin Allah saya bertemu dengan orang-orang hebat pada hari ini di Kedah subhanallah. Memang sesuatu yang tidak pernah saya jangka dalam hidup saya, yang tidak pernah saya rancang dalam hidup saya. Tapi hari ini Allah tentukan, Allah temukan saya dengan sahabat kita iaitu Tok Singa dan juga Ustaz Farizwan. Tok Singa ni siapalah tidak kenal dengan Tok Singa. Satu Malaysia kenal dengan Tok Singa. Saya agak berdebar kerana saya berdepan dengan orang yang hebat, orang yang lantang di dalam memperjuangkan Islam. Subhanallah. Rahsianya saya tahu kenapa Allah temukan saya dengan orang hebat ini adalah kerana ingin mengambil semangat daripada orang hebat ini. Subhanallah. Jadi kita minta sahabat-sahabat yang ada tolong sharekan live ni supaya semua orang dapat mendengar apa sahaja live talk kita pada petang ini berkenaan dengan kianat manusia dan juga jin yang berlaku di sekitar kita, di dalam kita, di dalam perhubungan sahabat kita dan sebagainya. InsyaAllah tanpa membuang masa, kita mungkin bagi Tok buka sedikit mukadimah dan insyaAllah boleh mula dengan soal jawab kita insyaAllah. InsyaAllah tak boleh tahu. InsyaAllah sedikit pertanyaan awal lah. Ustaz Farizwan ni kita tahu daripada Ustaz Perubahan Nur Zikir ataupun Nur Zikir Production ataupun page-nya adalah Farizwan Jamaluddin. Jadi korang boleh follow dan juga boleh like page Ustaz. Jadi Ustaz sebagai seorang perawat yang dah hampir 10 tahun kita minta Ustaz ceritakanlah sedikit berkenaan dengan kianat manusia dan juga sihir, kerana mereka ini pakar di dalam handle kes-kes berkenaan dengan sihir dan juga gangguan jin. Jadi insyaAllah kita mohon Ustaz boleh ceritakan sedikit. Okey, jadi Assalamualaikum semua. Terima kasih yang mana yang masuk, yang share dan juga mendoakan dipermudahkan segala urusan kami ni. Jadi alhamdulillah kami bertemu kerana Allah lah. Tak dirancang sebenarnya benda ni. Cuma dalam orang panggil apa? Dalam angan-angan menjadi kenyataan. Bersama dengan ni lah, dengan Tok Singa, abang saya dan abang Wan. Jadi insya-Allah. Jadi dalam bab khianat dengki manusia ni, bagi saya ni, saya pernah lalui pelbagai ujian yang tak dijangka. Tak dijangka ni makna kata orang yang kita anggap kita akan selamanya bersama-sama dengan dia sampai akhir hayat kita, seperti sahabat-sahabat, kawan-kawan kita seperjuangan. Tapi apabila kita lalui pelbagai rintangan kan, jadi benda tu dia jadi tanpa kita sangka lah. Apabila sahabat-sahabat kita ni dia berubah arah dan melawan kita balik. Jadi saya Ustaz macam pun ada sedikit pengalaman pernah dikhianati oleh murid sendiri. Subhanallah. Boleh ceritakan sikit Ustaz? okay. Tongkat belakang. Jadi Tongkat juga. saya adalah pengalaman apabila saya ni taklah pandai mana, tetapi orang panggil pun dalam perjuangan ni kita teruskan setakat mana yang kita mampu kan. Jadi bila kita ambil anak murid yang dari orang panggil daripada kosong lah. Daripada kosong kita ambil, kita berkawan, kita didik kan bersama. Tapi bila dia dah pandai sikit, dia lawan kita balik lah. Dia lawan kita balik dan juga dia menabur fitnah untuk menjatuhkan kita. Nak melawan tu dia rasa tak cukup, dia menabur pula fitnah untuk bagi jatuh kita betul-betul merdu. Kan, tetapi dia lupa. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui. Dan perjuangan yang ikhlas kerana Allah akan jaga kita. Walaupun perik lah, rasa tu pedih, perik kan, sakit, tetapi ujian ni menguatkan kita kembali, memegang erat lagi hubungan kita dengan Allah Ta'ala.
Jadi itulah mukadimah saya. Okay, terima kasih kepada Ustaz Farizwan. Sedikit lah kita tahu, macam saya katakan selalu, khianat ni bukan hanya terjadi di antara musuh dengan musuh, tapi khianat juga terjadi di antara adik-beradik, saudara mara, keluarga. Seorang anak mengkhianati bapanya, tahu-tahu geran tanah dah dijual, tahu-tahu emas mak dia ni dia dah masuk pajak gadai. Subhanallah, suami khianat isteri, isteri khianat suami, dan juga murid mengkhianati guru, macam-macam. Jadi insyaAllah kita akan teruskan dengan Tok Singa. Mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman Tok dikhianati. Dan kita tahu, kita semua tahu Tok ni sangat banyak musuh, kerana kebenaran ni musuh ni adalah keburukan ataupun orang yang menentang kebenaran. Jadi Tok insyaAllah boleh ceritakan sikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua follower-follower yang menonton. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa fatil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jadi alhamdulillah, saya pun ucap terima kasih. Saya ni bukan orang mana-mana pun, orang biasa ya, orang biasa, orang bodoh, orang lemah, orang yang pendosa. Jadi saya pun berterima kasih lah kepada abang wan kita, adik saya Ustaz Farizwan. Jadi alhamdulillah hari ni mereka datang dari jauh. Saya pun syukur, syukur sebab apa? Ada rahmat. Setiap hamba Allah yang datang dari jauh ni, yang musafir, bila datang ke tamu di rumah kita, itu rahmat bagi kita. Sama-sama. Mereka, saya cakap sikit isu ini dia terbagi pada dua. Yang pertama daripada ini adalah satu nama, bukan dia daripada jin saja, tapi juga daripada manusia. Dalam dua hasad dengki ni memang di antara daripada dalam surah Al-Falaq ayat ke-5, wa in aida hasad, dari kejahatan. Jadi boleh melakukan sihir, boleh melakukan hasad dengki. Dan banyak ayat Quran yang menggabungkan tentang manusia dan jin ni. Minal jinnati wan nas, jin dan manusia, perbuatan-perbuatan jahat kan. Jadi itulah sedikit sebanyak kita boleh cerita perbuatan hasad ni berlaku di antara manusia dan jin. Tapi dalam kita duduk kalangan manusia ni banyaklah hasad dengki ni. Apabila kita orang ni, manusia ni, kita tak boleh cakap lah bangsa apa sekalipun sama sebenarnya. Cuma bangsa kita ni lah, kadang-kadang sedih lah kita nak cakap sebab kita memperjuangkan untuk orang Melayu. Tapi hakikatnya dalam orang Melayu sendiri ni lah yang cukup paling banyak hasad dengki tu. Kim, suara cek. So okey tak? Sekejap guys. Nampak sikit. Okey, so okey. Bukan lagi. Okey. Suara putih-putih. Okey. Okey. Okey, ngam. Okey, minta maaf lah. Okey. Jadi begitulah kan, hasad dengki ni dia tak boleh dipisahkan dengan manusia ataupun di kalangan kita lah, terutamanya orang Melayu kita ni. Jadi sebenarnya hasad dengki ni timbul apabila kita melihat orang ni lebih daripada kita. Dia timbul apabila kita melihat orang ni, kenapa dia boleh buat, aku tak boleh buat. Itu dia akan ada lah sifat tu. Jadi bila sifat ni didorongan dengan, orang kata, dengan hasutan daripada orang sekeliling, maka ia akan jadilah sebagai hasad dengki. Bila jadinya hasad dengki, yang kedua itu fitnah. Bila hasad dengki, dia akan jadi sama sendiri. Mulalah nak salahkan orang,
ni, nak cerita buruk orang ni. Masa kan habis. Itu, dan bila jadi dah fitnah, apa yang ketiga? Menjatuhkan sesama kita. Apabila jadi fitnah kepada orang tu, maka dia punya, orang panggil apa? Panggil apa kan? Aib ni lah. Aib dia ke, ataupun dia punya prestasi ke, jatuh lah. Kan? Ini yang bahayanya hasad dengki ni. Jadi macam saya ni, saya dah mangli lah. Orang utara kata mangli ni, dia dah tak ambil tahu lah. Sebab terlampau banyak lah saya dah terima ni. Orang tuduh saya makan duit, main duit, buat gila viewer, buat YouTube, makan duit. Tapi Alhamdulillah hari ni semua orang dah tahu, sekupang pun saya tak bisa makan. YouTube saya pun orang lain yang buat. Facebook saya pun tak ada iklan apa. Bukan kata saya marah pada siapa nak buat, itu sumber rezeki. Tapi saya tak mau, apabila saya berjuang, jangan mengharapkan sesuatu saya tak mau. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Tapi Alhamdulillah lah, kurang-kurangnya benda ni bila terbongkar, maka orang yang fitnah ni dia ambil je lah rasa sikit. Dia akan rasa malu lah. Ada yang ramai yang minta maaf pun dah. Itu perjalanan hidup ni, dia tak akan lebih pada tak akan. Kadang-kadang kita pun ada, saya tak Wan, kita cakap kita sebagai manusia yang dosa ni, kita pun ada sebenarnya sifat hasad dengki ni. Kadang-kadang kita tengok, depa ni boleh buat, aku tak. Itu dia damai lah tu. Sebenarnya kita sendiri pun ada penyakit, cuma kita kena kawal. Kalau nak kata kita ni tak ada hasad dengki, murung, tipu. Sebab kita manusia dosa, manusia selalu buat dosa, dia akan ada sifat hasad dengki tu. Tapi kita kena bendungkan. Tak, sound problem. Sound problem. Dia saya takut. Dia orang yang lebih teruk daripada kita ujian. Dapat kan sikit mereka. dia punya tu, intuisi okey. 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 Tiba-tiba lah Mike. Dia kacau orang. Ini bukan kat tempat paranormal ni. Tempat berubat ni gymnya. Jadi kena hati-hati je. Tak, sekejap. Jadi tempat berubat ni banyak jin lah orang cakap Kita di pusat rawatan Tok Singa Sabar. Alhamdulillah. Okey, test 1 2. Test 1 2. Sekarang suara okey tak? Sekarang suara okey tak? So tak ada. Okey. Okey, test 1 2. Test 1 2. Sekarang okey, ngam. Okey. Okey, Jadi sambung. itulah yang saya bagi tahu tadi tu, hasad dengki ni tak boleh dikawal. Kalau tak boleh dilari, tak boleh lari lah. Hasad dengki ni semua orang akan ada hasad dengki. Namanya manusia ni, dia akan ada hasad dengki dia. Walaupun baik macam mana sekalipun, dia akan timbul. Sebab apa? Kita ni bukan maksum, kita pendosa. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena kontrol dia. Memang akan ada, saya sendiri pun ada kadang-kadang saya tengok, dia ni lebih daripada aku. Walaupun kita nak merebut benda tu kebaikan, tapi kadang-kadang dia akan main. Jadi apa yang kita kena buat adalah kontrol hasad dengki kita dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita kena bersangka baik. Tak apalah dia naik, mungkin satu hari rezeki untuk aku pula. Dia kena macam tu. Kalau kita layan hasad dengki ni, dia akan timbul satu lagi sifat, itu akan fitnah orang. Bila jadi dah fitnah, akan mulalah jadi reputasi jatuh, mengaibkan orang, buka segala macam-macam, habis lah. Walaupun saya, orang tahulah saya punya kes dengan Hak Nur kan. Tapi sampai hari ni saya malas nak cakap dah. Cukup lah, bagi saya dah cukup lah. Saya pun tak minat dah nak cakap pasal hai-hai dia semua ni. Terpulang dah, saya pun maafkan dia. Senang, hati pun tenang. Walaupun kes tu masih dalam mahkamah, tak ada masalah. Tapi yang paling bahayanya Tok Ustaz, yang paling bahayanya adalah bila kita terlampau mengikut perasaan iri hati, dengki, hasad ni, sehingga tahap kita sanggup menyihir kepada seseorang tu maksudnya kita sanggup membunuh secara kita tak sedar sebenarnya. Atas bisikan syaitan, kita sanggup menghantar jin, menghantar sihir kepada orang. Jadi Tok pun mungkin ada pengalaman, memang banyak pengalaman lah tentang orang yang terkena hasad dan dihantar sihir-sihir ni. Yang paling teruk tu penyakit yang macam mana tu?
Dia sihir ni, dia kalau kata dengan hasad dengki ni, kebanyakan dia tu antara dia tu santau lah. Bila dia Ustaz Fauzan pun tahu, jadi bila kita tak suka dia ni, nak buat cara depan tak berani. Contohlah, dia ni kita nak pergi lawan, tahu dah kalau. Kalau pergi memang makan menampak lah. Jadi dia kata macam mana aku nak buat, daripada aku nak makan menampak, aku nak pergi dia teruk. Jadi dia akan gunalah dengan ilmu hitam ni. Sebab tu kata kan, dalam surah Jin dan surah ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Apabila manusia ni dia minta pertolongan jin-jin, Allah Ta'ala kata dalam surah Jin ayat 6, dan dia tak akan menambah apa pun kecuali menambah kesombongan, kebongkakan jin tu sendiri. Jadi mulalah manusia ni cari bomoh-bomoh, carilah dukun-dukun ni. Sebab apa? Sakit hati kepada dia ataupun ke saya. Hantar gambar. Saya sampai cerita ada saya kawan dengan bomoh pun saya kawan. Di belah Nakor tu, di belah Kedah tu. Bomoh Siam. Sampai ada orang pergi hantar gambar kat dia pun dah. Bomoh tu kata, hang nak aku santau hang kau? Macam mana hang nak balik? Sebab apa? Ni kawan aku. Sebab saya berkawan dengan semua orang. Allah. Kita berkawan dengan semua orang, kita cuba menyebarkan dakwah tu kepada semua orang. Yalah, hatta dia ni tak tutup aurat ke apa, kita kawan. Itu tak ada masalah tu semua. Dia penzina ke apa, kita kawan Dia penzina ke, dia pemabuk ke, awak kita ni suci sangat ke? Yalah. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita ni, saya ingat semua orang tak boleh kawan kita. Tutup Facebook. Tutup Facebook malu. Selama ni Allah Ta'ala menjaga aib kita, jadi kenapa kita perlu kita rasa kita suci sangat? Jadi itulah sedikit banyak boleh Wan Tok Mak, insya-Allah. Jadi saya juga seorang perawat, tapi saya hanya perawat part time saja. Okey. Tok Singa dan juga ustaz, mereka membuka pusat rawatan. Jadi kalau ikutkan pengalaman saya juga dalam rawatan ni, begitulah. Banyak sangat kes-kes yang melibatkan khianat. Tak kira lah antara adik-beradik, antara kawan baik, antara pekerja dengan bos pun ada juga. Ini semua bermula daripada ketidakpuasan hati, lepas tu was-was ataupun tidak percaya. Trust tu paling penting dalam apa-apa perhubungan. Kita punya kepercayaan terhadap kawan kita, kepercayaan terhadap suami kita, isteri kita, ibu bapa kita, anak-anak kita dan sebagainya. Jadi bila hilang percaya saja, kita akan mula was-was. Bila kita was-was, kita akan bersangka-sangka, kita akan mula mengadu domba. Ini semua sifat-sifat mazmumah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Subhanallah. Bila dah mengadu domba, maka akan terjadilah fitnah. Bila dah terjadinya fitnah, maka akan terbukalah aib. Dan juga banyak di antara manusia-manusia yang mana apabila mereka ini difitnah, dibuka aib, mereka tak ada kekuatan untuk menampung fitnah dan aib yang terbuka tu, sehingga mereka ini kadang-kadang mengorbankan nyawa mereka sendiri, sehingga mereka membunuh diri, sehingga mereka ini menjadi tekanan mental gila, dan sehingga mereka ini tidak dapat terima kenyataan dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita perlu faham, bila kita membuat sesuatu kepada orang, apa impak kepada orang tu, kita perlu faham. Dan jika mereka ini gunakan sihir dalam khianat, maka kita akan membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Betul. Dan membunuh jiwa ini adalah satu dosa yang besar. Betul. Jadi kalau ikut kafarah dia bunuh ahli keluarga kita, kita dibolehkan untuk membunuh dia. Resource. Kisos Jadi ustaz sendirilah di dalam perawatan, apakah kes khianat yang paling teruk, apakah sihir yang paling teruk, ada tak di antara pesakit-pesakit ustaz yang terkorban nyawa akibat sihir khianat manusia dan jin ini? Okey, jadi insya-Allah dalam pengalaman saya merawat dalam hampir inilah 10 tahun, yang paling saya tak boleh lupakan lah satu kes sihir antara adik-beradik sendiri. Adik-beradik sendiri yang berebut tanah pusaka lah. Jadi perkara ni memang famous lah dari dulu lagi, yang kes-kes berebut ni kan. Walaupun tanah tu sejengkal saja, tapi berebut. Yang ni tak apalah. Jadi adik-beradik pesakit saya ni ramai lah. Kisah ni dah lama. Adik-beradik yang pesakit ni ramai. Jadi salah seorang tu
untuk apa mereka punya ayah ni banyak tanah banyak kan. Jadi bila tanah banyak dah dapat dah panggu seorang satu pun mana dapat dah lah semua seorang Ada satu bahagian masing-masing. bahagian-bahagian masing-masing. Tetapi salah seorang ni dia tak setuju. Dia merasakan dia ni mungkin dia sulung ataupun mungkin dia rasa dia lebih lagi. Dia yang layak dapat. Ada yang layak dapat lebih. Jadi Suara kacau. Orang suara. suara macam mana okey tak? Dia tadi juga. Oh dia punya dia sekat-sekat lah suara. Sangkut-sangkut lah. Mic kau Ustaz. Ha. Mic kau Ustaz. Mic ni. Cuba Ustaz. Hujan berat ni. Hujan berat ni. Allah. Clear ni tau. Tak payah mic lah. Saya pakai mic. Tak payah pakai mic clear. Tenggelam timbul je. Kita cakap sama kita telan mic Jadi kita terus dengan Ustaz tapi kita kena cakap kuat-kuat sikit lah. Hebat sikit no. Pasal apa orang cakap kita dah tak pakai mic sekarang. Kita pakai internal mic. Gila saya hujan-hujan padahal mic ni baru saya beli. Okay, insyaAllah boleh sambung lah. Saya dengar tengok mic macam mana okey. Kalau suara okey, cakap okey no. Jadi mana apa dia. Okey, satu keluarga ni apabila tak berebut tanah, jadi salah seorang adik-beradik ni dia macam tak puas hati dia dapat sikit. Tetapi tanah ni juga cuma bahagi nama saja tak berbulan geran lagi. Kan, jadi dia rasa dia boleh dapatkan lagi tanah-tanah yang lain tu. Kan, jadi dia sanggup keluarkan banyak duit untuk sihir dia punya adik, dia punya kok hingga meninggal dunia. Macam mana yang dia kena sihir ni? Okey, yang pertama tu dia kena sihir darah merah dia, darah dia ni selalu hilang. Tambah beg hospital, tambah 7 beg, 8 beg hilang. Tambah lagi darah hilang. Pergi hospital tak tahu doktor tak tahulah dia penyakit apa. Jadi lepas tu dalam badan dia lebam-lebam. Jadi dia merana sehingga berbulan-bulan. Berubat mana? Hospital pun dia buat, rawatan Islam pun dia buat. Sampai satu hari itu dia meninggal. Dan yang kedua pula, sakit yang sama juga, malahan lagi teruk, diganggu dengan kelibat-kelibat dan darah pun sama juga hilang. Dan juga dia disantau lah sehingga meninggal juga. Kan? Dan yang ketiga, baru keluarga ni datang kepada inilah ustaz saya lah, Nazikir tu. Jadi dia cerita. Jadi saya tak percaya lah, sebab saya cakap kat dia, kita jangan menuduh walaupun adik-beradik kita sendiri. Kan, jadi kita bawakan masalah ni, musibah ni kepada salah satunya ujian yang Allah bagi ni. Allah nak dekatkan diri kita dekat dengan Allah, dan kita kena banyak sabar dan redha kan. Jadi saya ajak adalah amalan-amalan kita, jangan kita bersangka baik dengan Allah. Allah bagi ujian untuk kita kuatkan diri. Jadi dengan pesakit ni dia beramal kan, hingga sembuh lah, dan akhir sekali yang tak puas hati tu, dia sampai bersuara. Dia cakap memang dia yang bunuh mereka. Sebab apa? Tak bagi tanah tu dekat dia. Sampai macam tu. Subhanallah. Jadi kisah ni memang berat lah kan? Sedangkan mereka adik-beradik sendiri kan? Tetapi lepas tu berebut juga tanah tu, apa urusan tanah macam ni apa semua. Last sekali nak dijadikan cerita, tuan kata kuasa Allah ni lebih hebat kan. Ada yang menjadikan manusia. Bila manusia ni rasa dia berkuasa, ada silap lah. Lepas tu dalam beberapa bulan kemudian dia dapatlah tanah yang si mati tu. Sebabkan dah meninggal. Jadi bila meninggal, anak-anak ni dia tak ada kuasa banyak. Jadi dia kena bagi panggu tu kepada yang lebih layak dapat kan. Lepas tu bila dia dapat tanah dua tu, beberapa bulan kemudian dia pun mengusahakan tanah tu. Tiba-tiba dia tengah mengusahakan tanah,
Tiba-tiba dia jatuh pingsan. Yang tamak tanah tu dia jatuh pingsan, bawa pergi hospital dan dia meninggal. Subhanallah. Dan dia meninggal dunia. Dia berniat untuk membunuh adik-beradik dia yang lain, tapi Allah tu menterbalikkan niat ni ke atas dia. Macam saya selalu katakan dalam live, kita akan dapat apa yang kita niatkan. Kita niat baik, Allah akan bagi baik. Kita niat jahat, Allah akan bagi jahat. Jadi kita nampak dari penceritaan Ustaz Farizwan, yang mana seseorang yang ingin menyihir, yang ingin membolot segala harta ataupun tanah itu, ya, yang ingin membunuh adik-beradik dia yang lain, tetapi dengan izin Allah dia yang mati. Subhanallah. Jadi Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha membalas. Jadi sedikit pesanan saya lah, kalau kita ini dikhianati, kita ini difitnah, dibuka aib, kita ini cuba ingin dijatuhkan, kita jangan balas. Biarlah Allah sahaja yang maha membalas, kerana Allah itu maha membalas. Jadi ada nak sambung lagi Ustaz? Ada sikit lagi. Dia berebut dengan anak tanah. Last kali dia dapat tanah yang 7 kaki. Kubur. Dia hanya dapat tanah kubur saja. Kan, berebut dengan anak tanah ni. Lala dapat tanah kubur lah untuk dia. Masuk duduk dalam tu. Mereput lah kau. Yang tu lah. Kan, jadi itulah dia tak tahu apa nak jadi kan. Kita tak boleh merancang kita hanya boleh mampu merancang, tapi Allah perancangan Allah lebih baik. Macam kita tak pernah merancang, tapi inilah perancangan Allah. Allah temukan saya dengan orang-orang hebat. Subhanallah. Dan kita teruskan lagi dengan Tok Singa, insyaAllah. Tok Singa sebagai full time perawat. Jadi mungkin ada satu kes yang Tok Singa sampai sekarang tak boleh lupa. Mungkin ada satu kes pesakit dia yang sampai sekarang Tok Singa tak boleh lupa dan terngiang-ngiang. Ataupun mungkin ada satu kes yang paling berat sekali, yang sukar sekali untuk kita rawat dan lepaskan, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, cerita sihir ni, cuma saya nak beritahu sikit orang. Saya ni faham sikit. Jadi kepada siapa yang fitnah ni, dia nak ajak dia senang lah. Ambil lawyer, bagi LOD ke dia, suruh dia jawab. Tak ada, kita sama dia. Itu paling senang. InsyaAllah Wan, yang mana fitnah Wan ni, saya akan ajak Wan untuk buat lawyer. Kita akan sediakan lawyer yang sentuh kita. Hantar satu LOD dia, bagi dia jawab. Kalau dia fitnah tu betul, kalau kata apa yang dia cakap tu, sila nyatakan di mahkamah. Buktikan segala bukti apa yang dia cakap kita. Senang, tak ada, kita sama dengan tu. Sebab apa? Dia sedang menentukan reputasi. Ini satu benda yang kita tak boleh biar sebenarnya. Okey, Alhamdulillah. Jadi cerita Pak Berubat ni, saya ni senang cepat lupa. Tapi yang ni saya tak lupa sebab benda ni baru. Benda ni baru, pakcik lah, dia pun dah roh. Dari lain cuma baru apabila dia main dari KL, dia seorang businessman, berpangkat datuk, orang businessman. Jadi adalah orang-orang dalam keliling dia tu yang tak berhenti dia. Jadi Alhamdulillah bila dia main di sini memang busung lah, jadi busung. Jadi busung. Jadi bila dia main ni, saya pun dengan keadaan sibuk apa semua, saya tak ada di sini. Ustaz Arif yang buat. Lepas tu dia nak jumpa tu dengan saya. Jumpa di Batu Korang. Main dengan keadaan dia pun dah teruk, tak boleh bangun apa. Saya tengok-tengok, saya kata Allah Allah, dah tak boleh buat dah. Sebab visa tu dah masuk habis. Cuma saya kata mesti something wrong ada di rumah dia ataupun di pejabat dia. Alhamdulillah, bini dia pun suruh saya pergi sana. Cuma saya beritahu, dah nampak memang tak ada harapan kepada ni. Sebab saya nampak sihir dia ni, dia dah masuk, rosak habis. Dah merosakkan saraf-saraf dia, sel-sel dia semua. Sebelum tu dia pergi hospital, dia pun cakap buah pinggang semua okey. Saya kata buah pinggang tak masalah. Dia kata dok tu baru pergi check ya. Saya kata buah pinggang tak masalah. Lepas dia balik daripada Batu Korang, terus dia pergi masuk hospital, betul buah pinggang tu tak masalah. Sebab apa sebelum ni mungkin jin kaburkan benda ni. Okey. Yang tu lepas tu bila saya pergi KL, dengan izin Allah, bukan saya pandai, saya bodoh. Bila kita buat rumah dia tu, kita bila nak pagar apa semua dalam keadaan dia nazar. Dalam keadaan nazar, saya kata kita minta reda lah semua ahli keluarga. Kita tak mau bagi dia siksa roh. Ahli keluarga pun reda. Kita buat, Alhamdulillah dengan izin Allah boleh tunjuk kamera dekat sikit. Kamera? Boleh dekat sikit. Okey, handphone tu letak, tunjuk kat kamera dia. Okey, inilah barang-barang yang dikeluarkan. Kita boleh tengok lah. Ada paku, ada rambut, ada macam-macam.
Benda ni diletakkan di dalam rumah dia sendiri. Subhanallah. Ini benda yang baru ya, baru jadi lah. Benda yang baru jadi. Tuan-tuan boleh tengok lah. Okay, ada paku, ada rambut, apa semua dengan kekek kuning, saya pun tak tahu apa benda. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, benda ni keluar. Bila dah keluar, perut yang tadi itu yang busung tu automatik mengecut. Tapi saya beritahu mengecut macam mana pun, bukan saya pandai, bukan saya tahu kata tak ada mati ke tak, tapi saya nampak memang tak boleh diselamatkan lagi dah. Saya kata memang Berdasarkan atas dan berdasarkan pada pengalaman, saya kata memang dia dah habis lah masa dah. Jadi benda ni yang duk penumpang, duk bagi dia teruk. Dengan izin Allah, esok tu pagi tu, sebab malam tu dia gunakan alat pernafasan, saya pun dah nasihat dah ahli keluarga dia, kata tak perlulah, sebab dia ni bukan keadaan dia pun betul-betul keadaan dia macam dia tak ada lah. Jadi alhamdulillah esok tu mereka pun sebenarnya tak cabut lagi alat pernafasan, tapi dengan izin Allah dia pun dah balik kepada Allah lah. Cuma kita boleh selamatkan lagi ahli keluarga dia yang lain. Sebab sihir ni tujuannya untuk buat satu keluarga. Dan bini dia memang dah kena dah. Tapi alhamdulillah boleh kita ubat. Alhamdulillah dah nampak okey lah dengan izin Allah. Okey lah. Cuma kita boleh selamatkan yang lain. Sebab pakcik ni, arwah ni, dia jenis dia tak arti nak beritahu sakit. Kalau cerita pasal sakit, ubat ni dia tak berapa nak percaya. Dan dia rasa diri dia tu kuat. Sampai dah terakhir saya beritahu masa saya scan tu, saya kata pakcik ni jatuh. Dia kata betul. Dia jatuh di tempat kerja dia sendiri. Maknanya ada orang buat, bila dia pijak ke benda tu, dia jatuh. Lepas jatuh tu lah, dalam masa 2 minggu ya tuan-tuan, perut busung, perut ni besar. Ada gambar, tapi saya tak tunjuk lah benda dia orang pun dah tak ada. Saya cuma boleh ceritakan benda ni baru berlaku minggu lepas saja. Baru sangat. Baru lepas. Yang saya fikir baru ni. Jadi inilah tuan-tuan, hasad dengki ni, saya cukup marah tiap-tiap orang yang gunakan sihir ni. Sebab mereka dah macam tak takut mati. Tapi insya-Allah Allah Ta'ala tu ada. Hang boleh buat dah ni, tapi hang akan terima akibat dia apabila nanti. Mungkin di dunia dan juga di akhirat hang tak akan lepas. Sebab apa? Dosa dengan Allah Ta'ala ni, hang boleh minta ampun, boleh taubat dengan Allah Ta'ala. Tapi dosa hang dengan manusia, hang perlu jumpa dengan manusia tu, minta ampun dengan dia. Kalau hang buat orang sampai mati, hang minta ampun dengan Allah. Ya. Lepas tu kita tak jumpa pula orang yang kita buat tu. Tak dapat jumpa, Allah takdirkan tak dapat jumpa. Esok benda dah berbalik pada kita. Ketika itu kita nak minta maaf, dah terlambat. Sayang semuanya sudah terlambat, tak guna engkau bersedih lagi. Kena bawa kita Jadi subhanallah, untuk semua viewer baru, Abang Wan Live ni sebenarnya adalah satu page ataupun channel baru saya yang mana kita ada pelbagai konten. Kita ada video gaming creator, kita ada konten, kita temu ramah dengan artis-artis rock kapak, dan kita akan temu ramah dengan perawat-perawat yang terkenal, dan kita akan ada konten main gitar, konten apa sahaja yang berkaitan dengan kehidupan Abang Wan, yang ada manfaat, yang ada ilmu dan kebaikan, saya akan sharekan di dalam page saya. Jadi kepada semua yang baru, boleh follow dan like page kita, dan insyaAllah boleh follow dan like page Tok Singer Fan, Tok Singer Fan, dan juga page Ustaz Farizwan Jamaluddin. Jadi ini sedikit rahsia, kita nak buka rahsia sebagai seorang perawat. Orang cakap dan orang nampak perawat ni dia hanya rawat orang, seakan-akan dia ni tak sakit dan dia tak kena serangan dan dia pun tak kena sihir. Itu sebenarnya sebuah silap. Ini segala soalan ni lah. Soalan Boleh. hukuman. Boleh. Okey. Okey, jadi insyaAllah pengalaman dalam rawatan ni, ujian dan risiko dia, dari segi pengalaman saya, apabila kita merawat seorang pesakit yang disihir oleh bomoh bertujuan daripada mana-mana pihak untuk buat bagi mati ataupun sebagainya. Jadi bila kita menyentuh pesakit itu, bermakna kita bermusuhan dengan bomoh tu secara automatik, walaupun pesakit itu hanya bayar kita sumbangan seikhlas hati, tetapi kita bermain dengan nyawa. Itu yang pertama kan. Jadi bila kita menyentuh dan kita merawat, bermakna bermusuhan dengan bomoh itu selamanya.
Bermakna selama mana kita rawat dia, kita bantu dia, selama itulah kita berlawan dengan bomoh tu. Kan? Jadi bila kita habis rawat, kita balik, dia akan dia ada risiko dia ni, dia akan ganggu kita ataupun keluarga-keluarga kita lah. Yang tu mengganggu dulu. Yang kedua, dia akan menyerang kita. Sebab apa? Sebab dia memerlukan bayi kita kalah dulu, baru dia boleh ambil balik pesakit tu untuk dia buat sampai Untuk dia top up lagi. Itu. Kan? Itu yang pertama lah. Yang kedua, risiko dia kadang-kadang kita kerap tak sihat lah, demam dengan bisa-bisa pesakit-pesakit yang kita tarik kan. Sebab pesakit tu sakit 30 tahun, sakit 15 tahun, 8 tahun. Jadi bila kita tarik, jadi bisa-bisa tu akan terkena dengan dekat kita lah. Walaupun kita ada kaedah-kaedah untuk menepis, buang apa semua, tetapi kita akan rasa juga dia punya kesan tu. Kan? Jadi itu yang kedua kan. Yang ketiga pula, dia boleh jadi salah satu permusuhan di antara bomoh yang ramai. Maksud kata, bila kita rawat pesakit dalam ramai, bermakna kita bermusuhan dengan banyak bomoh. Tak kira Malaysia, Indonesia, Thailand ataupun luar negara. Kan? Jadi bermakna dia bomoh ni, walaupun dia leng-leng bomoh, mereka ada persatuan mereka. Sebab apa? Mereka berjalan di atas tiket jin, iblis dan syaitan. Bermakna mereka bergabung. Kan? Jadi macam bila mereka bergabung tu, bermakna kita punya risiko tu besar lah. Yang itulah. Jadi bila kita berpegang kepada Allah kan, reda dengan Allah, jadi bila kita bantu hamba-hamba yang memerlukan, Allah akan bantu kita. Jadi yang itulah saya ingat. Dia ada tak pernah Ustaz terkena yang paling teruk sekali hingga tak bangun tu mungkin? Dulu masa mula-mula saya boleh berubat tu, saya kena 2 serangan lah. Yang pertama tu, saya bangun-bangun tidur tu, saya nak ambil air semayang. Tiba-tiba saya nampak ada satu berbadan besar lemai dekat saya. Dia cakap lah dekat badan saya ni, dan saya jatuh pingsan lah. Saya bangun-bangun tu kira ada bekas calang lah, darah lah kan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya nak makan nasi tak boleh. Bila saya nak makan, saya nak telan, saya rasa macam ada mata kai tau, yang pancing punya tu. Macam dulu ni saya nak telan, saya teriak lah 3 hari saya tak nak makan. Saya beramal sampai tu lah. Yang tu lah saya pernah rasa lah, memang perik lah. Lama dah dulu. Itulah pengalaman saya kan. Jadi itu pula pengalaman tu macam mana? Sepanjang kerja ni apa? Macam Ustaz Rizal cakap bila kita menentang ni, kita bukan menentang jin setan je, tapi dengan manusia sekali. Jadi saya ni pengalaman yang kena ni sampai tak ada bangkit kan. Sampai tak ada bangkit. Ada satu dulu dalam Facebook dulu yang dalam blog tu, ada saya boleh tunjuk. Lepas saya solat Isyak, semua dengar orang pergi sana. Isteri saya pun dengar, tapi saya dah pesan kat isteri saya, jangan jawab apa pelik-pelik ni. Kalau tengok tak ada orang, jangan jawab. Assalamualaikum. Saya pun lepas bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tasbih ni dah. Ni bukti tu dah. Bila saya pegang tasbih ni, tiba-tiba mata tak buka lah. Lepas kita salam tu, kita pegang tu, kita tak zikir lah. Berasa macam angin masuk. Macam ada orang tiup, tampak macam angin lah. Saya pun rasa tak sedar hati, buka mata. Buka mata, atas sejadah yang saya sujud tadi, rambut panjang ni tu dah. Bergulung. Malam tu juga saya bakar, saya buat live. Dulu saya dah buat live, tapi page saya lah, page tu dah dipadam oleh NCMC. Jadi bila saya buat live, saya bakar apa semua. Esok tu dia orang tak bangkit lah. Cuma nak lawan, orang kata nak lawan dengan sihir yang kena kat atas kita ni, makan masa juga. Sebab tu kadang-kadang apabila kita merawat, kita letak cas harga iklan, kadang-kadang orang tak memahami. Bila kadang-kadang kita letak harga, orang kata kita letak harga, kita makan duit, tapi dia pun tak faham, kita kena teruk. Yalah, kita Pesakit, meletakkan risiko nyawa kita kan. Pesakit main, ubat, kena santau boleh mati, santau minyak mati bunuh kau, santau perut busuk kau, memang boleh mati ya. Kita merawat dengan izin Allah, Allah Ta'ala izin kita merawat, sembuh. Tuan-tuan ingat takat tu lah. Dah, hak yang tu akan melawan balik dengan kami. Kami mentaruhkan nyawa kami sendiri. Bukan mudah, kami bukan ada insurans. Kita bukan ada insurans. Bukan ada dalam apa etika insurans ke, pembomohan ke, tak ada. Semua ditanggung risiko sendiri. Dan sampaikan keluarga kalau terkena. Anak bini, Alhamdulillah lah, buat masa ni saya pegang dengan bini dia, buat masa ni Allah Ta'ala izin,
Depa ni selamat lagi lah. Kadang-kadang tu bini saya akan kena gangguan lah. Itu biasalah. Bukan kehidupan perawat, bukan seperti kehidupan orang biasa. Yang tu saya beritahu. Andai kata Tuhan boleh bagi pilih saya, ni saya beritahu lah, bukan saya tak mau. Nak jadi perawat kan, nak jadi orang biasa, pasti saya akan jadi orang biasa. Sebab serabut dengan benda-benda macam ni semua. Tapi saya redha dan saya pegang amanah yang Tuhan bagi. Saya kena merawat orang, saya kena merawat orang. Tapi kalau andai kata dipilih, saya nak jadi orang biasa kan. Sebab saya tak terikat, benda ni sakit, benda ni tak nampak makan dalam. Orang seronok, orang main ubat habis itu, habis dia pun tak jangan tanya orang, ustaz okey tak ustaz? Dia pun tak tanya. Dia pun tak kena tanya. Kita yang tanya, okey ke? Okey. Depa touch and go je. Depa touch and Depa go. apa, depa pergi. Depa apa, depa pergi. Yang teruk nak kena perawat. Ustaz Arif tu tengah buat orang. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kot dah masuk maghrib dah. Okey, sekian saja dan kita nak tunjuk sikit cara rawatan. Sekali kita lanjutkan sekali. Lepas maghrib ni kita akan live balik. Kita akan tunjukkan macam mana anak murid kepada Tok Singa membuat rawatan. Saya pun buat rawatan semua. Tok Singa pun akan buat rawatan, insyaAllah. Terima kasih banyak. Kita perlu faham, kita perlu berjaga-jaga. Jangan pernah kita percaya pada sesiapa sebenarnya. Kerana kadang-kadang musuh itu datang daripada orang yang tidur sebantal dengan kita, minum secawan dengan kita, makan sepinggan dengan kita. Kita apapun kita harapkan semoga Allah melindungi kita daripada khianat, hasad, fitnah, aib dan segala-gala sifat-sifat mazmumah ni. InsyaAllah perbanyakkan selawat ke atas Nabi, kerana selawat ini menghakis segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati. Subhanallah, Maha Suci Allah. Selawat ini hanya dengan selawat sahaja Allah yang menciptakan segalanya akan berselawat ke atas kita. Lain-lain amalan tak ada tu. Betul saya cakap. Di dalam selawat ada zikir, tetapi di dalam zikir tidak ada selawat. Jadi itu sebab saya selalu sarankan anda semua berselawatlah ke atas Nabi. Kerana ada hamba Allah yang mati di dalam su'ul khatimah kerana dia ini rajin berselawat saja. Dia ni penzina, peminum arak. Rasulullah datang memberikan syafaat, hanya menyapu wajahnya, maka terus putih kembali wajahnya. Yang kisah seorang anak yang bawa bapa dia meninggal tu, yang nak pergi buat haji tu, yang dia dapat terus ijazah daripada Rasulullah selawat tu. Subhanallah. Jadi insyaAllah kita akan start balik lepas ni, lepas maghrib. Kita nak solat maghrib dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.